Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Ustaz harap semua murid tahun 3 Al-Amin semua dalam keadaan yang sihat dan sentiasa bersedia untuk menimba ilmu. Okey, pada pelajaran kali ini kita akan masuk pelajaran yang kelima pada minggu ini, iaitu kita akan masuk tajuk berani. Okey, pada minggu lepas kita dah belajar tentang sabar. Okey, kita dah tahu dah macam mana kita nak bersabar, ciri orang bersabar macam mana. Jadi pada kali ini kita akan belajar pula tentang berani, macam mana nak menjadi seorang yang berani. Okey, ciri-ciri orang yang berani. Okey, sebelum Ustaz nak memulakan pelajaran, Ustaz nak macam biasa kita semua membaca doa mula belajar dahulu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من الصالحين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan membaca doa ini pembelajaran kita hari ini diberkati oleh Allah dan semua akan ingat apa yang kamu belajar hari ini, insya-Allah. Alhamdulillah kita dah baca doa tadi. Okey, jadi pelajaran pada kali ini kita akan belajar apa itu pengertian berani. Yang pertama, pengertian berani. Yang kedua, ciri-ciri seorang yang berani macam mana. Dan yang ketiga, kita akan dapat mengetahui apabila kita berani, apakah kebaikan yang kita boleh dapat dan berikan kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah kita akan tahu apa akibat tidak menjadi seorang yang berani. Okey, walaupun kita ni ada yang jantina berbeza, lelaki dan perempuan, tapi kita kena ada sikap berani juga walaupun berbeza jantina. Okey, semua boleh buka muka surat yang ke-21. Okey, semua buka muka surat 21. Okey, yang atas sekali tu adalah pengertian berani. Okey, Ustaz akan bacakan. Pengertian berani. Berani ialah sifat yang mendorong manusia bertindak dengan penuh tanggungjawab, cekal hati, tabah dan sabar untuk mempertahankan kebenaran. Okey, maksudnya dekat sini, panjang ayat tu, susah nak faham. Okey, Ustaz akan pendekkan dan memudahkan kamu baca macam mana. Okey, maksudnya dekat sini, sifat berani adalah bila kita seorang manusia nak melakukan sesuatu, kamu nak buat apa-apa pun, kamu akan buat dengan rasa penuh tanggungjawab. Apa tu tanggungjawab? Okey, Ustaz akan bagi contoh. Tanggungjawab ni adalah satu perkara dalam diri kita. Kita memang tak nampak tanggungjawab tu, tapi bila seseorang tu diberikan tanggungjawab, maksud dia diberikan amanah. Maksudnya, okey, Ustaz bagi amanah pada kamu untuk buat kerja sekolah. Jadi kamu bertanggungjawab untuk menyiapkan kerja sekolah tersebut. Tu tanggungjawab. Maksudnya kamu kena wajib buat. Itu rasa tanggungjawab. Maksudnya bila kamu rasa benda tu wajib, kamu nak buat, jadi itulah tanggungjawab. Okay, faham ya? Okey, kita terus kepada cekal hati. Cekal hati ni maksudnya dia nak buat seseorang tu nak buat sesuatu perkara tu, dia akan buat dengan sepenuh hati. Maksudnya tak ada nak malas-malas. Dia tak ada nak rasa alah nantilah, tak nak lah. Dia tak ada rasa benda tu. Dia akan bila dapat tanggungjawab tu, dia akan terus buat. Dia kata, okey, aku boleh buat. Tu maksudnya cekal hati. Tabah macam biasalah. Tabah dia akan tempuh benda yang dia nak buat tu, perkara yang dia nak buat tu, dia akan rasa
dengan redha dalam hati dia. Maksudnya dia nak buat, okey, ini tanggungjawab aku kena buat. Aku kena tabah buat benda ni. Maksudnya dia okey je, dia tak ada nak masalah, tak ada merungut semua. Okey, dan sabar macam sebelum ni lah, kita rasa nak buat sesuatu tu dengan redha, rasa tenang, tak ada rasa gelisah. Okey. Okey, untuk mempertahankan kebenaran. Okey, maksudnya selalunya berani ni bila nak buat sesuatu tu kerana benar. Okey. Okey, dapat. Okey, kita pergi kepada ciri-ciri berani pula. Okey, ciri-ciri berani ni, macam mana ciri-ciri orang yang berani ni? Okey, yang kat situ ada 5. Okey, yang pertama, mempertahankan hak dirinya. Maksudnya dekat sini, bila dia rasa dia kena buat benda tu, dia rasa dianiaya, dia rasa ada tidak adilnya pada sesuatu benda tu, dia akan bersuara. Dia akan beranilah menyuarakan apa yang dia kena cakap. Contohnya, okey, dalam kelas, okey, cikgu ni cakap, okey, kamu kena buat kerja 10 muka surat. Contoh dia kata dekat kamu 10 muka surat. Tapi guru-guru dia cakap dengan murid-murid lain kena buat 5 muka surat sahaja. Jadi dekat situ dah ada berat sebelah, betul tak? Kamu pun tak suka bila kena macam tu, betul? Jadi kamu boleh bersuara. Ustazah, kenapa saya kena buat 10, yang lain kena buat 5 muka surat je? Contohnya macam tu. Mempertahankan hak diri kamu. Itu hak diri kamu untuk bersuara. Okey. Okey, yang kedua, berkata dengan benar. Maksudnya kamu kena berkata dengan benda yang betul lah. Masa kita belajar pelajaran yang ketiga hari tu, bercakap apa? Bercakap benar. Kamu bila tahu benda tu benda yang benar, benda yang betul, kamu kena berani bercakap benda yang benar. Jangan takut semua orang tak ikut apa yang kamu berfikir, kamu tak nak cakap. Tak boleh. Okey, yang ketiga, melaksanakan perintah Allah dengan sebenar-benarnya. Maksudnya dekat sini, apabila Allah memerintahkan kamu sesuatu benda tu wajib, kamu kena buat. Tak boleh takut. Contohnya macam isu-isu sebelum ni, ada orang kafir melukis muka Nabi Muhammad, buat kartun. Ada kan? Siapa pernah tengok? Kena marah. Sebagai kita orang Islam, kita kena beranilah menyuarakan pendapat kita. Kita kena berani marah diorang, menentang orang-orang kafir sebab menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey? Apa lagi perintah-perintah Allah yang wajib kita laksanakan? Contohnya, ada orang ugut kamu, jangan bayar zakat, jangan berpuasa, jangan solat. Kamu kena berani lah lawan diorang. Cakap dengan diorang, mana boleh, saya seorang Islam, saya wajib untuk melaksanakan semua perkara-perkara tu. Kamu kena lawan, berani. Okey? Okey, kita pergi seterusnya, berlaku adil. Maksud berlaku adil ni kena beranilah. Bila kamu duduk dalam kumpulan, jangan kamu berat sebelah. Teman-teman dalam kumpulan tu ada kawan baik kamu bagi lebih dekat dia. Bagi kerja kurang sikit je dekat dia. Yang lain-lain ni kamu bagi kerja banyak. Tak boleh lah macam tu. Kamu kenalah adil, kena bersuara bahawa kamu kena adil dengan semua orang. Okey, seterusnya yang terakhir, menegur perkara yang salah. Maksudnya dekat sini, bila kamu nampak kawan kamu buat benda yang salah, contohnya dalam bulan Ramadan kamu nampak kawan kamu makan, kan dah terang-terang makan di bulan Ramadan tu kan salah. Kamu kenalah tegur. Tegur tu tak semestinya marah. Tegur tu dengan cara yang baik. Contohnya, Ahmad, kamu buat apa ni? Makan dekat bulan Ramadan kan tak boleh. Kena tunggu berbuka puasa. Jadi janganlah makan sekarang. Kalau nak makan, makan selepas berbuka. Cakap dengan cara yang baik, suara yang baik. Jangan turun dampak je terus marah. Nanti orang pun tak suka. Kamu pun sendiri tak suka kalau orang marah kamu, betul? Jadi kalau nak tegur, cara yang baik. Okey? Okey.
Kita pergi ke muka surat seterusnya, muka surat 22. Okey, dekat sini kita tengok ada dalil sifat berani dan ada fadilat berani. Okey, kita terus kepada dalil sifat berani dulu. Okey, kita tengok dekat sini apa dalil dia. Okey, dekat sini adalah hadis. Hadis daripada Abu Dzal Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey. Ayat dia qulil haqqa walau kana murra. Okey, maksudnya dekat sini berkatalah benar walaupun pahit. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Okey, maksudnya dekat sini kita kena bercakap benar walaupun benda tu pahit. Maksudnya benda tu walaupun sekecil-kecil benda pun kita rasa benda tu pahit sangat, rasa macam susah sangat nak buat, tapi kena juga buat. Contohnya apa? Kamu nak ambil, kamu pergi kedai, kamu pergi dengan kawan baik kamu pergi kedai, nampak gula-gula, dia suka gula-gula tu, kawan baik kamu ambil, kamu tahu benda tu baik kan. Lepas tu kawan-kamu cakap, alah janganlah bagi tahu pakcik tu, aku ambil gula-gula ni, nanti kalau kita keluar kedai ni aku bagi kau sikit gula-gula ni. Kamu nak tak dia bagi gula-gula tu? Mesti nak kan, betul? Gula-gula tu sedap. Dia nak bagi kamu. Kalau kamu jangan bagi tahu pakcik tu, yang kawan baik kamu ni ambil gula-gula tu secara senyap dan tak bayar, kamu pun mesti nak juga kan gula-gula tu. Jadi benda tu kamu boleh dapat juga. Benda tu pahit, maksudnya benda tu salah, kamu tahu benda tu salah di sisi undang-undang. Kamu tahu berdosa mencuri, ambil tak bayar, tapi kamu kena bagi tahu juga dekat pakcik kedai tu yang kawan-kawan baik kamu ambil gula-gula tu. Maksudnya kat sini berkatalah benar walaupun sikit. Maksudnya benda tu sikit je, simple je, senang je. Ambil gula-gula satu je, 20 sen, 10 sen je. Tak ada nak kena apa-apa pun lah. Tapi dalam Islam tak boleh. Walaupun benda tu salah walaupun sikit, kena juga bercakap benar. Maksudnya dalam kisah tadi, ambil gula-gula tadi, kamu kena juga bagi tahu pakcik tu sebagai kawan. Okey, faham? Okey. Kita pergi kepada bawah tu. Okey, fadilat berani. Okey, yang pertama, diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah. Macam sebelum ni ustaz sebut, setiap fadilat ataupun kelebihan adalah bila kita buat baik, Allah dan Rasul akan suka dengan kita, akan diredai, akan disukai, akan disayangi oleh Allah dan Rasul. Mesti setiap perkara yang baik, Allah dan Rasul akan suka pada kita. Okey. Yang kedua, melatih diri menjadi cemerlang dan terbaik. Maksudnya kat sini bila kamu ada sifat berani, kamu akan menjadi orang yang cemerlang. Tengok macam orang-orang yang dapat nombor 1, dapat UPSR 5A, 6A, PSRA dapat mumtaz. Mereka cemerlang sebab mereka berani dalam diri mereka. Sebab mereka berani untuk belajar. Maksudnya dia tak malas. Bila berani, kamu akan rasa, oh aku kena berani untuk pergi ke depan, untuk berjaya. Bila rasa benda tu, kamu akan perbaiki diri kamu, dan akan belajar bersungguh-sungguh, buat kerja sekolah semua. Okey. Dan yang ketiga, tidak dipermainkan oleh orang lain. Bila kamu berani, orang lain pun takkan berani usik kamu. Kamu berani bersuara, orang lain takkan berani kacau kamu. Okey, yang keempat, semua orang akan sayang kepada kita. Maksudnya kat sini, bila kamu berani, orang semua akan suka dekat kamu, akan suka kawan dengan kamu. Ibu bapa kamu sayang dengan kamu. Masyarakat semua pun sayang dekat kamu sebab kamu ada sifat berani. Dan bila ada sikap berani, kamu tidak ada sifat mazmumah, iaitu penakut. Siapa suka kan dengan orang yang penakut? Tak suka kan?
Jadi buang sifat penakut dan ambil sifat berani ni masuk dalam diri kamu. Okey, yang kelima, disanjung dan dihormati oleh masyarakat. Semua orang akan sanjung kamu, sayang kamu, macam Ustaz cakap tadi. Okey, yang terakhir, disegani kawan dan lawan. Bila kamu berani, kawan akan segan dengan kamu. Bila segan, semua orang akan cuba menjadikan kamu sebagai ikutan. Kamu nak tak? Bila kamu buat sesuatu, orang lain ikut kamu. Mesti nak kan? Jadi kita kena ajak orang lain, kawan-kawan yang lain, kan, orang-orang yang lain buat benda yang baik. Kan rasa seronok bila orang ikut kita buat benda yang baik. Kita buat benda yang baik, orang lain ikut. Kita dapat pahala, orang tu dapat pahala. Kan bagus macam tu. Okey, kita pergi muka surat yang seterusnya, muka surat 23. Okey, kita tengok dekat atas tu, akibat tidak bersifat berani. Okey, yang pertama, dimurkai oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, macam Ustaz cakap tadi, perkara yang tidak baik semua Allah dan Rasul tidak akan suka. Kenapa tak ada sifat berani ni Allah dengan Rasul tak suka? Dimurkai. Kenapa? Sebab seorang yang penakut ataupun tidak berani, dia takkan berani untuk menegakkan agama Islam. Allah ni menjadikan kita sebagai orang Islam supaya agama Islam tu kuat. Orang lain, orang-orang kafir tidak akan berani lawan dengan orang Islam. Tapi kalau orang Islam sendiri yang penakut, macam mana nak menegakkan agama Islam tu? Tak dapatlah kita kuatkan agama Islam tu. Jadi sebab tu Allah tak suka dengan orang yang tidak berani, iaitu penakut. Buang sifat penakut tu dalam diri, beranikan diri. Tetapi jangan terlalu berani jika tidak mampu. Buat semampu yang boleh sahaja. Okey, seterusnya, yang kedua, selalu dipermainkan oleh orang lain. Kalau kamu penakut, orang lain akan mempermainkan kamu, akan tipu kamu, memain-mainkan kamu. Kamu nak ke dipermainkan? Nak kena buli? Tak nak kan? Jadi buang sikap tu. Jadi seorang yang kuat, berani. Bukan kuat ni tumbuk orang, tak. Maksudnya kat sini berkata benda yang benar, berani. Okey, yang ketiga, takut mencuba perkara yang baharu. Okey, maksudnya dekat sini, bila kamu tidak ada sifat berani, kamu akan takut nak cuba benda yang baru. Contohnya kamu tak pernah langsung pergi bersukan lah contoh. Sekarang ni kan COVID, tak boleh langsung keluar rumah, betul tak? Semua orang takut sebab ada COVID, ada virus. Jadi memanglah ada virus semua tu. Tapi kamu jangan terasa disebabkan ada virus tu kamu tak boleh bersukan langsung. Janganlah macam tu, sebab tu diri kamu tak sihat. Jadi dekat sini, bila ada sifat berani, kamu percaya bahawa semua perkara-perkara ni adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu kena berani dan percaya pada Allah, bergantung pada Allah, bahawa jika kita menjaga dengan cara yang betul, percaya dekat Allah, kita takkan kena perkara-perkara yang tidak elok. Jadi buang perasaan takut tu, untuk masukkan sifat berani tu dalam diri. Jadi kita nak mencuba benda yang baru tu pun, mencuba sesuatu tu pun tidak akan takut. Kita nak keluar rumah pun tak takut dah, sebab kita tahu bahawa kita dah jaga betul-betul dah. Dah usaha, dah pakai sanitizer semua, nak keluar semua, nak bersukan pun tak ada masalah dah tadi. Jadi takkan ada rasa takut dah nak mencuba perkara yang baru. Okey, yang keempat, hati akan sentiasa terasa lemah. Okey, maksudnya dekat sini, bila kamu tak berani, hati kamu akan rasa lemah, rasa macam tak naklah buat ni. Sebab tak ada keyakinan diri.
Bila jadi seorang yang penakut, kamu tidak akan ada keyakinan dalam diri. Keyakinan dalam diri ni kamu boleh buat benda tu sebenarnya, tapi kamu tak ada keyakinan dalam diri, kamu tak nak buat benda tu. Contohnya, okey, kamu boleh mengayuh basikal, kamu boleh menunggang basikal, tapi disebabkan kamu tak ada keyakinan dalam diri, kamu tak nak menunggang basikal. Sebab apa? Takut jatuh, takut luka. Tak bolehlah macam tu. Okey, jadi buang perasaan takut tu. Buang kelemahan dalam diri tu. Tidak ada keyakinan tu, buang. Okey? Sebab nanti kamu tidak akan rasa kuat. Rasa lemah je. Tak boleh macam tu. Okey, dan yang terakhir, menjadi penghalang untuk berjaya. Jadi bila nak berjaya, kamu tak boleh menjadi seorang yang penakut. Kena berani tadi Ustaz cakap. Orang-orang yang berjaya, yang cemerlang, semua berani. Sebab apa? Dia tahu bila nak berjaya tidak akan senang. Dan ada ujian-ujiannya. Ujian tu sangat banyak. Tapi kamu kena hadapinya lah. Sebab apa? Bila kamu biasa menghadapi ujian, dugaan, kamu akan tahu cara penyelesaiannya. Bila tahu penyelesaiannya, kamu akan berjaya. Okey, jadi kamu kena berani untuk menghadapi segala ujian. Okey, dekat sini dalam buku teks kamu tengok muka surat 24 dengan 25 ada sebuah kisah mengenai di situ ditulis Masyitah dan Firaun. Okey. Jadi kerja rumah untuk kamu senang je. Kamu baca cerita ni muka surat 24 dengan 25, baca dan kamu keluarkan nilai murni apa yang ada dalam ni. Kamu kaitkan, hari ni kita belajar tentang berani. Okey, jadi apakah keberanian ataupun isi-isi nilai murni yang berkaitan dengan berani di dalam kisah ini? Apa dia? Okay, Ustaz bagi clue-clue dia. Watak utama adalah Masyitah. Okay, jadi Ustaz nak kamu keluarkan apakah keberanian Masyitah ni di dalam kisah ini. Ustaz nak kamu tulis di dalam buku tulis yang buku garis 2, warna hijau tu. Okey, yang warna hijau kamu keluarkan dalam tiga nilai murni. Apakah keberanian dia? Dia berani apa? Okey, jadi sebelum Ustaz nak menghabiskan pembelajaran, Ustaz nak kongsi sikit ayat Qurannya. Tengok muka surat 26 tadi. Okey, 26. Okey, dia cerita dekat situ. Okey, tahukah anda ayat Quran di situ? Okey, yang bermaksud surah Ali Imran ayat 139. Okey, dekat situ dia cerita, janganlah kamu berasa takut dan janganlah kamu berasa sedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi darjatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Maksudnya dekat sini, orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang berani. Jadi bila kamu seorang Islam, seorang yang beriman kepada Allah, kamu tak perlu takut pun. Jangan rasa sedih, jangan rasa takut, sebab Allah ada dengan kita semua. Percaya Allah tu jaga kita. Okey. Okey, dan yang terakhir, bawah sekali amalkan tu. Okey, berani kerana benar. Maksudnya kat sini, kalau kamu rasa kamu betul, kamu kenalah berkata-kata dengan benda yang betul. Jangan rasa bila kamu tahu benda tu betul tapi tak bercakap langsung, tak beritahu orang lain bahawa benda tu benda betul. Kita kena ada rasa. Bila kita ada rasa dalam diri, bila benda tu benda betul, kita kena beritahu, sampaikan kepada orang lain. Kamu dapat pahala, orang lain pun dapat pahala. Okey? Okey, jadi kerja rumah kamu. Okey, Ustaz nak kamu buka muka surat buku latihan warna pink tu, inovatif mata pelajaran akhlak tahun 3, buka yang warna pink tu. Okey, kamu buka muka surat
20. Okey, 20. Okey, ada kan tengok kat situ latihan untuk tajuk berani. Okey, kamu buat semua dalam semua latihan tu di dalam buku tersebut. Okey, sudah siap? Nanti hantar pada ustaz seminggu selepas kamu tonton video ini. Okey. Okey, hari ni 18 hari bulan. Jadi seminggu selepas 18 hari bulan lah. Kamu kena tengok 25 hari bulan. Ya. 25 hari bulan kamu hantar balik kerja sekolah, kerja tugasan latihan ni di dalam Google Classroom ataupun kamu boleh WhatsApp sendiri ke ustaz. Okey. Okey, sampai sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum.